Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan saya akan membentangkan bagi tajuk isu-isu pelaburan asing di negara China. Perdagangan antarabangsa merujuk kepada pertukaran barangan, perkhidmatan dan modal antara negara atau wilayah. Ia merupakan komponen asas ekonomi global dan melibatkan pembelian dan juga penjualan produk serta perkhidmatan merentasi sempadan antarabangsa. Perdagangan antarabangsa boleh mengambil pelbagai bentuk, termasuk import dan ekspor barangan fizikal seperti kereta, produk pertanian dan juga barangan elektronik. Selain itu, seperti penyediaan perkhidmatan, kewangan, pelancongan dan juga perlindungan dan juga aliran modal seperti sebagai pelaburan langsung asing. Antara elemen utama perdagangan antarabangsa adalah termasuk ekspor, iaitu apabila negara atau perniagaan menjual barangan atau perkhidmatan ke negara lain. Import, apabila negara atau perniagaan membeli barangan atau perkhidmatan dari negara lain, dan juga imbangan perdagangan, di mana perbezaan antara ekspor dan import sesebuah negara. Perjanjian perdagangan pula adalah perjanjian rasmi antara negara atau wilayah bagi memudahkan dan mengawal selia perdagangan. Selalunya ia mengurangkan halangan perdagangan dan menggalakkan kerjasama. Sebagai contoh, perjanjian perdagangan bebas, Free Trade Agreement (FTA) dan juga Kesatuan Kastam. Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO) atau World Trade Order merupakan organisasi antarabangsa yang menetapkan peraturan dan perjanjian yang mengawal perdagangan global dan menyediakan forum untuk negara anggota untuk merundingkan isu berkaitan perdagangan. Imbangan pembayaran perdagangan antarabangsa, ianya selalu dirujuk sebagai imbangan pembayaran. Ianya adalah rekod perakaunan komprehensif bagi semua transaksi ekonomi antara negara dan selalu imbangan pembayaran perdagangan antarabangsa selalunya dirujuk sebagai imbangan pembayaran. Ianya adalah rekod perakaunan komprehensif bagi semua transaksi ekonomi antara negara dan seluruh dunia dalam tempoh tertentu, dan biasanya ianya setahun. Ia merupakan penunjuk ekonomi penting yang digunakan untuk menilai kesihatan ekonomi keseluruhan negara dan juga kedudukannya dalam ekonomi global. Terdapat 3 komponen utama yang dibahagikan di dalam imbangan pembayaran. Pertama adalah akaun semasa yang merangkumi perdagangan barangan iaitu ekspor dan import, perdagangan dalam perkhidmatan seperti pelancongan dan perkhidmatan kewangan, pendapatan yang diterima daripada pelaburan seperti dividen dan faedah, dan pemindahan unilateral seperti bantuan asing dan kiriman wang. Kedua adalah akaun modal. Ianya untuk merekodkan pemindahan modal dan pemerolehan atau pelupusan aset, bukan kewangan yang tidak dikeluarkan. Ia termasuk item seperti pemindahan pemilikan paten atau hak cipta dan pengampunan hutang. Dan yang ketiga adalah akaun kewangan. Ianya pula bertujuan untuk menjejaki transaksi kewangan antarabangsa termasuk pelaburan langsung asing (FDI), pelaburan portfolio seperti pembelian saham dan bond, dan juga perubahan dalam reserve pertukaran asing negara. Imbangan pembayaran merupakan alat penting untuk menilai hubungan ekonomi negara dan juga seluruh dunia. Ia membantu menggubal dasar ahli ekonomi dan penganalisis memahami kesihatan keseluruhan urus niaga ekonomi antarabangsa negara. Imbangan pembayaran yang seimbang atau lebihan boleh menunjukkan kekuatan ekonomi, manakala defisit mungkin menunjukkan bahawa sesebuah negara berbelanja lebih di luar negara daripada pendapatan. Perdagangan antarabangsa memainkan peranan penting dalam ekonomi China. China ialah satu negara perdagangan terbesar di dunia dan aktiviti perdagangan antarabangsanya mempunyai kesan global. China terkenal dengan ekonomi yang dipacu ekspor. Ia mengekspor pelbagai jenis barangan termasuk elektronik, mesin, tekstil dan produk pengguna.
China mempunyai hubungan perdagangan yang kukuh dengan rantau ASEAN, Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Hubungan perdagangan tersebut boleh berkembang dari masa ke semasa disebabkan oleh perubahan dalam keadaan ekonomi, perkembangan politik dan dinamik perdagangan global. China memainkan peranan penting dalam rantaian bekalan global kerana statusnya sebagai hub pembuatan dunia, kerana keupayaan pembuatannya yang luas, kelebihan kos dan infrastruktur yang dibangunkan dengan baik telah menjadikannya peneraju dalam rangkaian pengeluaran dan pengedar global. China sering dirujuk sebagai kilang dunia kerana kapasiti pengeluarannya yang besar. Ia menghasilkan pelbagai jenis barangan termasuk elektronik, tekstil, mesin, produk pengguna dan banyak lagi. Seterusnya, pandemik COVID-19 telah memberi kesan yang mendalam dan pelbagai aspek terhadap China serta ekonomi global. Gangguan ekonomi merujuk kepada gangguan yang ketara, selalunya tidak dijangka dalam fungsi normal sesebuah ekonomi. Gangguan ini boleh berpunca daripada pelbagai faktor, termasuk bencana alam, krisis kewangan, peristiwa politik dan seperti yang terbukti sejak kebelakangan ini, wabak seperti COVID-19. Pandemik COVID-19 telah mengganggu pengeluaran dan rangkaian bekalan di seluruh dunia. Pada peringkat awal pandemik, penutupan sekatan perjalanan dan langkah kuarantin memaksa penutupan kilang dan perniagaan di banyak negara termasuk negara China. Ini menyebabkan gangguan terhadap barangan dan perkhidmatan serta menyebabkan kekurangan produk yang tertentu. Ekspor yang merupakan pemacu utama ekonomi China telah terjejas akibat permintaan global yang berkurangan sewaktu wabak itu. Ekspor China pulih dengan cepat apabila negara lain berusaha untuk menambah stok peralatan, perubatan dan barangan pengguna mereka seperti penghasilan topeng muka dan sarung tangan serta pelbagai lagi. Import juga terjejas terutamanya apabila permintaan untuk komoditi seperti minyak menurun. Terdapat 9 isu pelaburan asing di China, iaitu persekitaran kawal selia, sekatan akses pasaran, kawalan mata wang, kos buruh dan undang-undang buruh di China, risiko politik dan undang-undang, halangan budaya dan bahasa, ketegangan geopolitik, persaingan yang wujud dan juga birokrasi dan pita merah. Pelaburan asing di China telah menjadi topik yang menarik dan membimbangkan selama bertahun-tahun. Persekitaran kawal selia di China merujuk kepada rangka kerja peraturan, undang-undang, dasar dan agensi kerajaan yang menyelia dan mengawal pelbagai aspek operasi perniagaan, perdagangan dan pelaburan asing dalam negara. Sistem kawal selia China boleh menjadi rumit dan birokratik menurut Zhang, Li, Udeng dan Guo. Pelabur asing sering menghadapi banyak permit, lesen dan kelulusan yang diperlukan untuk menubuh dan mengendali perniagaan di China. Proses permohonan boleh memakan masa dan menavigasi birokrasi mungkin memerlukan kepakaran tempatan. Terdapat juga set undang-undang dan peraturan yang komprehensif dalam mengawal pelbagai aspek aktiviti perniagaan, termasuk pelaburan asing, percukaian, buruh, harta intelek dan perlindungan alam sekitar. Dan ia tertakluk kepada perubahan dan sentiasa dimaklumkan tentang perkembangan undang-undang terkini dan ianya adalah penting bagi pematuhan. China mempunyai sejarah panjang pemalsuan dan cetak ropak yang telah menjejaskan pelbagai industri termasuk teknologi, fashion, farmaceutical dan hiburan. Barangan tiruan dan perisian cetak rompak, filem dan jenama mewah boleh membanjiri pasaran menyebabkan kerugian kewangan bagi pemegang IP yang sah. Sesetengah pemegang IP telah melaporkan kesukaran dalam menguatkuasa hak mereka melalui Mahkamah China kerana prosedur undang-undang boleh memakan masa, mahal dan keputusan mungkin tidak selalu memihak kepada pemegang hak.
Sekatan akses pasaran merujuk kepada dasar dan peraturan yang menghadkan atau mengawal keupayaan syarikat asing untuk memasuki dan bersaing dalam industri atau sektor tertentu dalam sesebuah negara. Dalam konteks China, terdapat pelbagai sekatan akses pasaran yang mungkin dihadapi oleh peniaga asing yang boleh berbeza-beza bergantung pada industri atau sektor. Ianya boleh menimbulkan cabaran besar kepada pelaburan asing dan kemasukan pasaran. Di China, terdapat senarai negatif yang menyatakan industri atau sektor di mana pelabur asing yang dihadkan atau dilarang. Senarai tersebut sentiasa dikemaskini dan pelabur asing mesti mematuhi sekatan yang digariskan di dalamnya. Dalam industri tertentu, pelabur asing terhad dari segi pemilikan ekuiti yang boleh mereka miliki dalam syarikat China. Dalam industri yang mempunyai potensi implikasi keselamatan negara seperti teknologi dan telekomunikasi, pelaburan asing mungkin tertaluk kepada semakan keselamatan negara. Semakan ini boleh menyebabkan penelitian tambahan dan kemungkinan penolakan pelaburan. Dan struktur ini boleh menghadkan kawalan dan kuasa membuat keputusan. Dalam sektor seperti e-dagang, terdapat peraturan tentang struktur pegangan saham perusahaan pelaburan asing yang mungkin menyekat keupayaan syarikat asing untuk mengawal sepenuhnya operasi mereka. Dalam konteks pelaburan asing di China, struktur pegangan saham boleh menjadi aspek yang kompleks dan kritikal dalam menjalankan perniagaan. WFOE, Wholly Foreign Owned Enterprise, perusahaan milik asing sepenuhnya, adalah jenis biasa perusahaan pelaburan asing di China di mana pelaburan asing boleh memiliki 100% pemilikan. Struktur ini membolehkan syarikat asing mempunyai kawalan penuh ke atas operasi mereka, termasuk membuat keputusan, penghantaran pulang keuntungan dan pengurusan hantar intelek. Usaha sama melibatkan perkongsian antara pelabur asing dan satu atau lebih rakan kongsi China. Boleh sama ada usaha sama ekuiti atau usaha sama kontrak. Kawalan mata wang juga dikenali sebagai kawalan modal yang merupakan langkah yang dikenakan kerajaan yang mengawal aliran wang masuk dan keluar dari ekonomi negara. Kawalan ini direka bentuk untuk menguruskan rizab pertukaran asing, menstabilkan mata wang domestik dan melindungi ekonomi negara daripada krisis kewangan dan juga turun naik yang berlebihan. Dalam konteks China, kawalan mata wang telah menjadi ciri utama dasar ekonominya. China mengekalkan salah satu rizab pertukaran asing terbesar di dunia yang terdiri terutamanya daripada dolar Amerika Syarikat dan mata wang utama lain. Kawalan mata wang di China direka bentuk untuk mengawal selia aliran masuk modal, iaitu pelaburan asing, pinjaman dan juga kiriman wang, dan aliran keluar modal, iaitu penghantaran balik keuntungan, pelaburan luar negara dan pertukaran mata wang. Ianya bertujuan untuk mengekalkan kestabilan dalam sistem kewangan domestik dan kadar pertukaran. Objektif utama kawalan mata wang China adalah untuk menstabilkan nilai mata wang China, renminbi, RMB atau yuan. Dengan mengehadkan aliran masuk dan keluar wang asing yang besar, kerajaan berusaha untuk mengelakkan turun naik pesat dalam kadar pertukaran yang boleh memberi kesan kepada daya saing perdagangan dan kestabilan ekonomi. Syarikat asing yang melabur di China tertaluk kepada kawalan mata wang apabila menghantar pulang keuntungan, dividen atau hasil daripada penjualan aset. Urus niaga ini selalunya memerlukan kelulusan daripada SAFE dan mungkin terdapat had pada jumlah yang boleh dipindahkan. Warga negara China juga menghadapi kawalan mata wang apabila memindahkan wang ke luar negara atas sebab peribadi seperti perjalanan, pendidikan atau pembelian aset asing. Ianya bertujuan untuk menguruskan pelarian modal dan mengekalkan simpanan domestik. Syarikat China tertakluk kepada kawalan mata wang apabila membuat pelaburan luar negara yang mengambil hutang asing atau menjalankan urus niaga rentas sepadan. Kawalan ini membantu mencegah hutang korporat
dan risiko kewangan yang berlebihan. Kos buruh dan undang-undang buruh di China merupakan pertimbangan penting bagi pelabur asing dan perniagaan yang beroperasi di negara itu. Kos buruh di China telah meningkat sejak sedekad lalu disebabkan oleh pelbagai faktor, termasuk peralihan demografi, peningkatan permintaan untuk buruh mahir dan dasar kerajaan yang bertujuan untuk meningkatkan kebajikan pekerja. Walau bagaimanapun, kos buruh boleh berbeza-beza dengan ketara bergantung pada wilayah, industri dan faktor khusus yang berkaitan dengan tenaga kerja. China telah mengalami peningkatan yang konsisten dalam kos buruh selama bertahun-tahun. Bandar dan wilayah pesisir pantai cenderung mempunyai gaji yang lebih tinggi berbanding kawasan pedalaman, manakala kerja lebih masa dikawal oleh undang-undang buruh di China. Undang-undang buruh di China dikawal oleh gabungan peraturan negara dan tempatan. Undang-undang ini menetapkan hak dan tanggungjawab kedua-dua majikan dan pekerja dan merangkumi pelbagai aspek hubungan pekerjaan termasuk pengambilan pekerja, syarikat kerja, gaji dan pemberhentian. Undang-undang kontrak buruh China mengawal hubungan buruh dan kontrak pekerjaan. Ia menetapkan peraturan untuk mengambil pekerja, pemberhentian, waktu bekerja dan kerja lebih masa. Majikan mesti menyediakan kontrak pekerjaan bertulis kepada pekerja mereka. Undang-undang buruh China melindungi hak pekerja, termasuk hak untuk mendapat layanan yang adil, gaji yang sama untuk kerja yang sama dan perlindungan daripada diskriminasi dan gangguan. Warga negara asing yang bekerja di China mesti mendapatkan permit kerja dan visa yang sesuai. Banyak syarikat asing yang beroperasi di China memilih untuk bekerjasama dengan pakar HR tempatan atau penasihat undang-undang bagi memastikan mereka kekal mematuhi undang-undang buruh sambil menguruskan kos buruh dengan berkesan. Risiko politik merujuk kepada potensi kesan negatif yang boleh ditimbulkan oleh faktor politik dan tindakan kerajaan ke atas perniagaan atau pelaburan. Kerajaan China yang diketuai oleh Parti Komunis China mempunyai pengaruh yang besar terhadap persekitaran perniagaan negara. Kerajaan China boleh menggubal dasar baharu atau mengubah dasar setia ada untuk menangani pelbagai keutamaan ekonomi, sosial dan politik. State-owned enterprise memainkan peranan yang dominan dalam banyak sektor ekonomi China. Ianya sering menerima layanan keutamaan, subsidi dan kelebihan lain yang boleh mewujudkan medan permainan yang tidak sekata untuk perniagaan asing yang bersaing dalam industri yang sama. Risiko undang-undang merujuk kepada kemungkinan akibat negatif yang boleh timbul daripada isu undang-undang, pertikaian atau pelanggaran undang-undang dan peraturan. Risiko undang-undang adalah penting untuk memastikan pematuhan undang-undang China dan melindungi kepentingan syarikat. Syarikat asing sering bimbang tentang kecurian IP, pemalsuan dan pemindahan teknologi paksa apabila menjalankan perniagaan di China. Melindungi IP dengan betul adalah penting, walaupun sistem perundangan China telah mengorak langkah dalam meningkatkan penguatkuasaan kontrak. Perniagaan asing mungkin masih menghadapi cabaran apabila menyelesaikan pertikaian komersial melalui sistem perundangan. Majikan mesti mengemudi isu yang berkaitan dengan pengambilan pekerja, gaji, keadaan kerja dan pemberhentian sambil memastikan pematuhan kepada peraturan buruh. Pertikaian buruh boleh mengakibatkan tindakan undang-undang. Halangan budaya dan bahasa boleh menimbulkan cabaran besar bagi perniagaan asing yang beroperasi di China. Ianya penting untuk membina hubungan yang berjaya, menjalankan rundingan perniagaan dan juga beroperasi di pasaran China. Dengan memahami budaya China juga penting bagi perniagaan asing yang ingin beroperasi, berunding dan berkembang maju dalam pasaran China.
Dalam budaya Cina, menyelamatkan air muka dan mengekalkan keharmonian amatlah dihargai. Ianya boleh membawa kepada mengelakkan komunikasi konfrontasi atau negatif. Masyarakat Cina sangat mementingkan hierarki dan menghormati pihak berkuasa. Mereka mengambil berat tentang gelaran dan jawatan apabila berinteraksi dengan rakan sejawat Cina. Kegagalan untuk menunjukkan rasa hormat yang sewajarnya boleh mencecaskan perhubungan perniagaan. Dengan membina hubungan peribadi yang kukuh, guangzi merupakan aspek asas budaya perniagaan Cina. Mianzi, wajah ialah konsep penting dalam budaya Cina. Ia berkaitan dengan reputasi, maruah dan juga kedudukan sosial seseorang. Ketegangan geopolitik merujuk kepada konflik politik dan timbul antara negara atau kumpulan negara akibat perbezaan ideologi, tuntutan wilayah atau faktor geopolitik. Ketegangan ini boleh memberi kesan kepada hubungan antarabangsa dan kestabilan global. China mempunyai pertikaian wilayah dengan beberapa termasuk Filipina, Vietnam, Malaysia dan Taiwan. Mengenai kawasan di Laut Cina Selatan, status Taiwan mempunyai pertikaian wilayah dengan beberapa negara jiran. China menganggap Taiwan sebagai sebahagian daripada wilayahnya. Malaysia dan tidak menolak penggunaan kekerasan kawasan di Laut Cina ke bawah kawalannya. China telah menegaskan tuntutan wilayahnya beroperasi sebagai pembinaan pulau buatan dan kerajaan sendiri dengan kerajaan membawa kepada ketegangan di pilihan raya sendiri. Status Taiwan kekal sebagai antara Amerika Syarikat dan China menganggap Taiwan terlibat dalam perharian daripada wilayah berlarutan yang tidak menolak penggunaan kekerasan untuk membawanya ke bawah kawalannya. Sekatan perdagangan, walau bagaimanapun tuduhan amalan Taiwan beroperasi sebagai entiti yang berasingan dan berkerajaan sendiri di Xinjiang. Layanan China terhadap minoriti Muslim Uyghur telah menyebabkan mengundang kecaman antara Taiwan serta Hong Kong dengan negara lain. Pengenalan Undang-Undang Keselamatan Negara di Hong Kong oleh China pada tahun 2020. Ketegangan geopolitik telah menimbulkan kebimbangan mengenai dan strategisan autonomi yang timbul antara negara atau kumpulan negara. Ini telah menyebabkan ketegangan antara China dan negara barat wilayah yang menyokong autonomi lain dan hak asasi manusia. Ketegangan ini boleh memberi Persaingan merupakan isu penting bagi pelabur asing di China kerana pasaran domestik negara yang besar dan berkembang pesat. Syarikat asing sering menghadapi saingan sengit bukan sahaja daripada firma asing lain tapi juga daripada syarikat tempatan yang sudah mantap. Pesaing domestik ini mungkin mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang pasaran tempatan, pilihan pengguna dan juga rangkaian pengedaran. Dalam setengah industri, terutamanya dalam sektor di mana daya saing kos adalah kritikal, syarikat asing mungkin mendapati diri mereka terlibat dalam perang harga dengan pesaing domestik dan menjadikan cabaran untuk mengekalkan keuntungan. Dalam sesetengah sektor, halangan atau sekatan kawal selia mungkin memihak kepada syarikat domestik berbanding asing. Perusahaan milik negara SOE sering menerima layanan keutamaan, subsidi dan akses kepada sumber yang boleh mewujudkan medan permainan yang tidak sekata. Bergantung pada industri, kawasan tertentu di China mungkin tepu dengan pesaing. Ia menyukarkan peserta baru untuk bertapak di pasaran atau mencari niche yang belum diterokai. China mempunyai ekosistem e-dagang yang berkembang maju dengan pemain utama seperti Alibaba dan JD.com yang menguasai lanskap runcit dalam talian. Syarikat asing mungkin perlu bersaing bukan sahaja dengan peruncit dalam talian tetapi juga dengan gergasi e-dagang domestik. Pemasaran yang berjaya di China selalunya memerlukan pemahaman yang mendalam tentang budaya, bahasa dan tingkah laku pengguna tempatan. Manakala syarikat yang tidak menyetempatkan strategi pemasaran mereka dengan berkesan mungkin akan bergelut untuk bersaing. Birokrasi dan pita merah merujuk kepada prosedur pentadbiran, peraturan dan kertas kerja yang berlebihan yang boleh menghalang kecekapan dan kemudahan menjalankan perniagaan di sesebuah negara. Dalam konteks pelaburan asing di China, birokrasi dan karenah birokrasi boleh menimbulkan cabaran yang ketara. Banyak aktiviti perniagaan di China memerlukan pelbagai permit, lesen dan kelulusan yang boleh melibatkan pelbagai agensi kerajaan. Proses ini boleh memakan masa dan melibatkan sejumlah besar kertas kerja dan dokumentasi. Kelewatan dalam kelulusan boleh mencecaskan garis masa projek dan juga mampu meningkatkan kos.
Selain itu, banyak dokumen dan prosedur rasmi di China dijalankan dalam bahasa Cina yang boleh menjadi halangan bahasa bagi pelabur asing yang tidak mahir dalam bahasa tersebut dan menyebabkan salah faham. Dengan memahami dan mengemudi budaya dan etika perniagaan Cina adalah penting apabila berurusan dengan pegawai kerajaan. Selepas mendapat permit dan lesen awal, syarikat asing sering perlu melalui proses pembaruan secara berkala. Pembaruan ini boleh membebankan seperti aplikasi awal, memerlukan masa dan juga sumber tambahan. Kegagalan untuk mematuhi peraturan boleh mengakibatkan denda, penalti atau bahkan pembatalan lesen perniagaan. Tambahan lagi, sistem percukaian China boleh menjadi rumit dengan pelbagai cukai di peringkat kerajaan yang berbeza. Prosedur custom untuk mengimport dan mengeksport barangan juga boleh melibatkan kertas kerja yang luas dan keperluan pematuhan. Untuk menangani cabaran ini, pelabur asing di China sering mendapatkan bantuan daripada firma perundangan dan perunding tempatan yang mempunyai kepakaran dalam peraturan dan amalan perniagaan China. Baiklah, kesimpulannya adalah pelaburan asing di China memberikan peluang dan juga cabaran. Walaupun pasaran China yang luas dan pertumbuhan ekonomi yang pesat menawarkan prospek yang lumayan, pelabur asing tetap menghadapi persekitaran kawasan yang kompleks dan juga perubahan yang kerap, serta kebimbangan perlindungan harta intelek dan sekatan akses pasaran. Perusahaan milik negara akan menikmati layanan keutamaan, mewujudkan cabaran persaingan dan keselamatan cyber yang ketat, serta undang-undang penyetempatan data menambah beban pematuhan. Begitu juga isu birokrasi, kerana birokrasi dan halangan bahasa boleh menghalang operasi dan kawalan mata wang boleh menjejaskan fleksibiliti kewangan. Namun, kejayaan memerlukan perancangan yang teliti, penyesuaian dengan keadaan setempat dan membina hubungan kukuh semasa menavigasi cabaran pelbagai aspek ini. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum dan sekian terima kasih.